bila kita mendidik anak-anak kita tentang kisah para nabi seperti Nabi Nuh, agaknya lah apa yang sering kita sebut kepada anak-anak bila cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, agaknya apa? Kebiasaan kita dan saya pun dulu-dulu, asal cerita sahaja Nabi Nuh alaihi salam takkan boleh dipisahkan dengan cerita banjir besar. Maknanya apa? Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya, dia berdakwah, dan akhirnya dakwahnya telah ditentang, diperangi oleh kaumnya, lalu Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh dalam bentuk banjir besar. Itu yang telah kita ceritakan pada anak-anak kita, dan memang benar pun apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh adalah banjir besar sebagai azab kepada mereka. Namun ada pincangnya pada pendekatan sedemikian, kerana kelihatannya kita seperti terlalu cepat, kita terlalu bergegas, kita terlalu tergesa-gesa membawa anak-anak dalam minda separa sedar mereka dengan keputusan yang Allah berikan kepada kaumnya, yakni azab. Kita terlalu menggambarkan seolah-olah Nabi Allah Nuh alaihi salam itu hanya seketika cuma berada di dalam kaumnya, dan dakwah yang seketika cuma itu tidak didengar, lalu Allah menimpakan azab. Benarkah sedemikian? Kadang kita terlalu cepat nak paparkan azab Allah kepada kaum yang berdosa. Lalu apa yang tertanam dalam minda anak-anak kita tanpa kita sedari adalah Nabi ni kalau datang, benda yang dia bawa adalah azab. Ma'adallah, itu tidak sepatutnya muncul dalam minda anak-anak. Iaitulah asal Nabi Nuh sahaja banjir besar, asal Nabi Hud sahaja puting beliung, angin puting beliung, asal Nabi Saleh ya halilintar daripada langit, asal Nabi Shu'aib gempa bumi, asal Nabi Lut alaihi salatu wassalam bumi diterbalikkan, asal Nabi Musa laut merah terbelah. Ya benar, ini semua berlaku, itu adalah fakta. Namun bagaimana ibu dan ayah menghuraikan kepada anak-anak, kita perlu lakukan penambahbaikan. Kerana surah Nuh sekiranya parents baca, apa yang akan diterangkan adalah bukan azab terlebih dahulu. Bahkan azab itu hanya satu ayat sahaja di dalam surah Nuh. Tetapi apa yang digambarkan dalam surah ini adalah dimensi kasih sayang seorang Rasul kepada kaumnya. Bagaimana dipaparkan dalam surah ini, yang mengandungi 28 ayat, 221 kalimah, dan lebih 900 huruf. Subhanallah, ada ulama kita mengira berapa jumlah huruf dalam surah Nuh. Anda sendiri boleh melakukan kira-kira berkenaan di hari-hari cuti Ahad begini. Kalau rajin lah, cuba kira berapa huruf dalam surah Nuh. Dan memang lebih daripada 900 huruf. Walaupun ulama khilaf berdasarkan mushaf mana yang mereka rujuk. Ada yang mengatakan 929, ada yang mengatakan 945. Tetapi yang jelasnya ia adalah lebih daripada 900 huruf, yang mana kebetulan menunjukkan, kebetulan sahaja, seolah-olah dari satu huruf ke satu huruf ia adalah dari satu tahun ke satu tahun perjuangan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang mahu menyelamatkan kaumnya daripada azab. Kita tanam tak dalam minda anak-anak kita bahawasanya Nabi ini bukan pengganas, datang hanya nak menyalakan bom jangka yang akan meletupkan negara yang kafir? Ma'adallah. Setiap kali Nabi itu datang, ia adalah rahmat daripada Allah. Adakah kita terangkan pada anak-anak kita yang Nabi-Nabi ini tutur bicaranya adalah setiap butir perkataannya adalah butir perkataan yang menyeru mereka untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun mereka di akhirnya menunjukkan karenah yang tidak dapat diterangkan dengan perkataan betapa buruk dan jijiknya tuhmahan, cercaan, balasan yang mereka telah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan sekalian para anbiya. Tuan-tuan, marilah saya menyeru
supaya kita memberikan penambahbaikan kepada parenting kita dalam membenihkan kisah-kisah Nabi ke dalam minda anak-anak, supaya lebih ditonjolkan hujjah yang dibawa oleh para anbiya. Hujjah yang mereka paparkan adalah hujjah yang selari dengan fitrah. Hujjah yang mereka paparkan adalah selari dengan akal yang Allah kurniakan kepada manusia. Kemudian barulah kita memberitahu kaum itu engkar, lalu Allah menimpakan azab. Tak boleh kita hanya menggambarkan terlalu singkat perjalanan dakwah kerana kegairahan kita nak menggambarkan unsur-unsur aneh yang berlaku di dalam proses Allah mengadab kaum-kaum pendosa terdahulu. Jadi, ya tuan-tuan, surah Nuh daripada awal hingga ke hujung adalah surah yang menerangkan tentang dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam dan munajat baginda kepada Allah selepas melakukan dakwah. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-14, Nabi Nuh alaihi salam seperti seorang saintis. Ya, tetapi bagaimana baginda diberikan pengetahuan tentang proses kejadian manusia yang berperingkat-peringkat atwara tadi, tuan-tuan. Sudah pasti ia memberikan pengetahuan tentang apa yang berlaku di sebalik, ya, besarnya perut isteri kita, ya, dari satu peringkat ke satu peringkat. Ketika manusia belum menemui mikroskop, ketika manusia tidak tahu menahu tentang apa yang berlaku sebenarnya di sebalik perut itu semakin membesar, selain daripada ada anak dalam kandungan, sudah pasti ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam seorang very scientific person bila menerangkan tentang ayat-ayat Allah. Baginda menyeru kepada manusia supaya merenung yang Allah sama ada di langit maupun di bumi, maupun dalam tubuh manusia. Ini dasar dakwah Nabi Nuh ketika baginda melaporkan kepada Allah. Dan tanya balik diri kita, adakah kita melakukan sedemikian rupa dalam dakwah? Adakah kita didik anak-anak kita untuk cuba sedaya upaya membantu kawan-kawan menjadi orang yang suka berfikir? Hari ini memang orang sukar nak cari masa berfikir kerana sibuk dengan device, sibuk dengan gadget. Sedangkan perjuangan Nabi-Nabi adalah menyeru mereka, tinggalkan seketika kesibukan kamu dan ambil ruang masa berfikir. Berfikir tentang isterimu yang mengandung. Berfikir tentang ibumu yang mengandung. Berfikir tentang anak perempuan yang mengandung. Waqad khalaqakum atwara. Tuhan tidak jadikan itu kebetulan. Itu adalah perkara yang perlu direnungkan, bagaimana kamu daripada keadaan yang hina air mani tiba-tiba sempurna tubuh lahir ke dunia. Nuh alaihi salam menyuruh kita berfikir dan menyuruh kaumnya berfikir. Ini silibus dakwah yang terbaik, tuan-tuan.